mempelajari tasawuf. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, hukumnya mempelajari tasawuf fardu ain, kerana manusia tidak sunyi daripada aib atau sakit kecuali para anbiya. Aib atau sakit di sini adalah sakit batin. Contohnya, macam mana nak buang sifat riak, sifat ujub, sifat takabur, sifat hasad, sifat dengki, sifat tamak dan lain-lain lagi. Yang ini memang sukar, tapi dia dengan belajar ilmu tasawuf insya-Allah dapat dibuang. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili berkata, sesiapa yang tidak menceburi ilmu kita ini, ilmu tasawuf, nescaya dia mati dalam dosa besar yang tidak disedarinya, kerana masih lagi bergeluman dengan riak sebagai contoh, ujub, takabur dan lain-lain lagi. Syekh Dahlan Al-Qadiri dalam kitabnya Siraj At-Talibin menyatakan bahawa hukum belajar tasawuf ialah wajib ain. Wajib ain dengan fardu ain sama sahaja, dan pada setiap orang mukallaf. Hal ini adalah kerana sebagaimana wajib untuk islah membaiki yang zahir, begitu juga dalam islah yang batin, nak baiki yang batin. Imam Malik rahimahullah mengungkapkan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa bertasawuf tanpa memahami fiqh, sesungguhnya dia kafir zindik. Siapa yang mempunyai fiqh tanpa tasawuf, sesungguhnya dia fasik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kata-kata satu lagi, siapa yang menghimpunkan kedua-duanya, yakni tasawuf dan fiqh, nescaya dia tahqiq. Ibn Ajibah rahimahullah berkata, jadi zindik ni apa? Zindik ni makna kafir. Zindik ni daripada bahasa Iran, Parsi, zandak gai. Jadi Ibn Ajibah berkata, jadi zindik, jadi kafir pada ayat yang pertama kerana pengucap dengan cara terpaksa yang menyebabkan nafi hikmah dan segala hukum. Dia nafi hikmah dan segala hukum. Kenapa? Kalau kita tengok, dia belajar tasawuf, tapi dia tak belajar fiqh. Bila dia tak belajar fiqh, ruang untuk jadi kafir itu mudah. Kenapa? Kadang-kadang bila dia tak belajar fiqh, dia rasa syariat ni tak perlu, semayang tak perlu, yang penting baiki batin je, ibadat tak perlu, yang ini kulit je, jadi kita tak payah buat. Yang buatnya adalah hanya sekadar bersih hati, betul hati, dan kita sentiasa tauhid kepada Allah begitu. Tinggal semayang, tinggal ibadat, maka yang ini menjerumus kepada membatalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bila batal, maka jadilah dia kufur. Siapa yang belajar tasawuf, siapa yang belajar fiqh tapi tak belajar tasawuf, dia hanya bincang masalah semayang, masalah puasa, masalah muamalah, masalah munakahat, dia belajar. Tapi tasawuf, pembersihan batin tak ada. Boleh jadi boleh membawa kepada fasik. Sikapnya, sifatnya, tingkah lakunya, keadaannya, dan ini bala dan bahaya, tuan-tuan. Jadi sebab itu dia kata, belajar fiqh saja tanpa tasawuf, maka dari segi hati itu tidak bersih, tidak boleh untuk menyelamatkan daripada riak, ujub, takabur dan lain-lain. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menghimpunkan kedua-duanya, tasawuf dan juga tahqiq dan juga fiqh, maka sebenarnya dia telah mentahqiqkannya. Maksudnya itulah kesempurnaan. Kenapa? Kerana zahirnya dijaga, batinnya dijaga. Bila berlaku penjagaan dua-dua, zahir dan batin, natijahnya luar biasa. Ini yang kita nak.
Justru kalau orang tanya hukum belajar tasawuf, kita kata fardu ain atau wajib ain atau wajib, kerana sebagaimana mengislah atau membaiki yang zahir, begitu juga wajib membaiki yang batin. Kaedah yang ketiga, tasawuf mestilah berlandaskan Alkitab dan As-Sunnah. Tasawuf mestilah berlandaskan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ini kena pegang. Maknanya kalau mengaruk-mengaruk, kalau atas sendiri saja tanpa dipandukan ini berada dalam bahaya yang amat. Sebab syariat ini tak perlu ditambah, tak perlu dikurang. Cukup apa yang ada zaman Rasulullah SAW, apa yang Nabi sebut, apa yang Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Cuma pengistilahan namaan itu ulama dia istinbat. Nama fiqh, nama tasawuf, nama usul fiqh, nama tauhid, nama akidah, nama usuluddin dan lain-lain lagi. Al-Junid rahimahullah mengikatkan tasawuf dengan berkata, mazhabuna haza muqayyadun bi usulil kitab was sunnah. Mazhab kita, kami ni, yakni ahli tasawuf, terikat dengan usul kitab dan sunnah. Ada dalam kitab ke? Ada dalam hadis ke? Ada tak dalam keadaan macam? Kalau ada, maka itulah dia. Itu yang disebut oleh Junid al-Baghdadi. Ramai orang mendakwa dari segi tarikat tasawuf kita ikut Abul Qasim Junid al-Baghdadi. Jadi Junid al-Baghdadi menyatakan mazhabuna haza muqayyadun bi usulil kitab was sunnah. Dia tak boleh lari, tak boleh pisah. Beliau juga berkata ilmuna haza musyayyadun bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ilmu kami dikukuhkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kami ahli tasawuf, ahli tarikat ni, ahli tasawuf, mesti dikukuhkan dengan hadis Rasulullah SAW. Dia tak boleh tinggal daripada hadis. Apa yang Nabi sebut, maka kena ikut. Justru tidak hairan apabila kita melihat ahli tasawuf pada zaman dahulu juga mendalami dalam ilmu hadis, bahkan menjadi perawi hadis. Antaranya seperti Bishr al-Hafi. Contoh, banyak ulama-ulama tasawuf zaman dulu, dia ni memang suhu sebagai ahli hadis. Bishr al-Hafi ni dikatakan hidup sezaman dengan Imam Ahmad, ada kata sama dengan Imam Syafi'i, dan dia ini mempunyai kelebihan yang luar biasa. Asalnya suka sangat main-main, mengaruk lah, berpoya-poya begini-begini. Tiba-tiba dia berjalan, dia temu satu lembaran tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil atas tanah, lalu dia pun bersihkan, dia wangikan, kerana itu nama Allah. Maka malam tu dia mimpi, sebagaimana kamu telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namamu. Artinya ada sifat sakibaki yang baik yang ada padanya, dan itu asbab taufik dan hidayah yang Allah bagi kepada Bishr al-Hafi. Dan dia ni suhu sangat. Beliau belajar hadis di kota Baghdad, kemudian meninggalkan pendidikan formal untuk hidup sebagai ahli zuhud yang penuh dengan mujahadah. Bishr al-Hafi mempunyai 3 saudara perempuan, semuanya ahli ibadah dan orang zuhud dan juga warak. Bishr meninggal di kota Baghdad pada tahun 227 atau 841 Masehi. Beliau sangat dikagumi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia orang yang baik. Bahkan dikatakan bahawa Bishr al-Hafi ini, dia mengaku Ahmad lebih pada dia 3 perkara. Pertama, Imam Ahmad mengajar, aku tak mengajar. Walaupun sama-sama ahli hadis, dan Imam Ahmad memanglah tokoh besar. Kedua, Imam Ahmad menikah, aku tak menikah. Ketiga, Imam Ahmad sanggup menghadapi tribulasi untuk mempertahankan Quran untuk ummah
Aku ni sendiri-sendiri je. Dan Bishr Al-Hafi ni dia luar biasa. Satu hari, mengikut apa yang disebut oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Fuqaha wal Muhaddisun, satu hari saudara perempuan Bishr Al-Hafi ni, zaman dulu dia pakai niqab, jadi orang tak kenal. Dia hantar satu surat kepada Imam Ahmad dalam majlis, tanya satu soalan. Soalan tu pelik yang amat. Dia kata, Tuan Guru, apa hukum di tengah malam kami naik atas sutuh, kami menjahit pakaian. Naik atas sutuh, kami menjahit pakaian. Bila kami menjahit pakaian, kami gunakan hasil daripada tentera-tentera Islam yang berpindah daripada satu kem kepada kem lain. Dia lalu kot tepi rumah kami. Bila dia lalu ni, dia lalu dalam bentuk berbaris. Bila dia lalu ni, dia bawa zaman dulu jamung. Kalau kita gak lapu suluh lah. Jadi boleh tak kami mengambil faedah daripada jamung yang ada, bukan kami ambil sebatang, lalu tu kami dapat manfaat untuk kami berjahit ni. Maka Imam Ahmad terkejut kerana ini warak yang melampau. Imam Ahmad tanya, mung daripada keluarga mana? Dalam bahasa mudah, anda ni boleh beritahu tak kepada saya siapa lelaki yang masyhur daripada keluarga awak? Maka perempuan tu jawab, saya adalah saudara kepada Bishr Al-Hafi. Maka Imam Ahmad kata, kalau macam tu tak boleh. Sebab di situ hukumnya bukan lagi hukum biasa, tapi hukum warak yang amat. Ni orang-orang macam ini ni, kita tak ada masalah, jangan ambil hak orang je, boleh manfaat apa-apa pun. Ini nak gambarkan kepada kita betapa hebatnya Bishr Al-Hafi, bahkan adik-beradiknya. Wallahu a'lam.